Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Cikgu Hafiz. Okey, pada pagi ni kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita. Tajuk pada pagi ni adalah 5.13 lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi. Baik, dalam sistem fertigasi, okey, yang pelajar-pelajar perlu tahu kita terdapat dua jenis penyusunan, iaitu yang pertama teknik jejari dan juga gegelang. Okey, kedua-dua teknik ni boleh dilakarkan sama ada dalam bentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi. Lakaran dua dimensi menunjukkan pandangan panjang dan juga lebar objek. Biasanya dilakarkan dalam pandangan atas lah. Okey. Kemudian lakaran tiga dimensi menunjukkan pandangan panjang, lebar, tinggi dan objek. Maksudnya tiga dimensi ni kita tengok bahagian dari panjang nampak, lebar juga nampak dan juga tinggi pun nampak. Baik. Yang pertama, teknik pertama adalah sistem fertigasi jejari. Teknik ini amat ringkas dan mudah dipasang, namun berkemungkinan larutan baja tidak sampai ke penghujung bekas tanaman sekiranya tekanan air rendah. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, ini adalah teknik. Okey, ini adalah teknik. Okey, teknik fertigasi kaedah jejari. Baik, ini adalah lukisan dua dimensi. Okey, seterusnya ini adalah lukisan lakaran tiga dimensi teknik fertigasi jejari. Baik, petua cikgu senang saja, kita gunakan tangan. Baik, pada tangan kamu ada jari. Okey, seterusnya yang pertama sistem fertigasi jejari. Cikgu gunakan teknik jejari. Okey, jari. Okey, jari kamu. Okey, kamu tengok jari kamu. Okey, ada jari pertama, kedua, ketiga. Okey, biasa kita akan gunakan dua lah. Okey, yang pertama ni untuk paip tetia yang pertama. Okey, yang kedua paip tetia yang kedua lah. Okey, kamu tengok jari ni pada penghujung sampai sini. Sama juga sistem fertigasi jejari. Pada hujung ni kita akan pasang stopper untuk air berhenti lah. Okey, yang kedua pun sama, pakai stopper. Okey, boleh jelas tak pelajar? Baik, yang seterusnya kita tengok teknik penyusunan sistem fertigasi jenis gegelang. Teknik ini mengagihkan air baja secara seimbang pada semua bekas tanaman. Sekiranya mana-mana bekas tanaman ditanggalkan, aliran air tetap akan mengalir dan tidak menjejaskan keseluruhan sistem. Sama juga seperti teknik yang sebelum ni. Okey, lakaran yang pertama menggunakan kaedah menggunakan kaedah dua dimensi. Okey, pandangan atas. Okey, kita tengok pandangan atas, satu pandangan saja sebab itu dinamakan sebagai dua dimensi. Yang seterusnya, okey, pandangan tiga dimensi. Okey, kita boleh nampak tinggi, panjang dan juga lebar. Okey, sebab tu kita dinamakan sebagai tiga dimensi. Okey, baik. Untuk petua sistem fertigasi gegelang sama juga menggunakan tangan. Okey, tadi jejari, guna jari. Okey, yang seterusnya gegelang. Gelang kamu letakkan pada tangan. Okey, itu petua cikgu. Sistem jejari, sistem gegelang. Jejari, gegelang. Okey, semua berkaitan dengan tangan. Okey, boleh faham tak? Okey, bagus, faham ah. Okey, seterusnya 5.14 analisis sistem reka bentuk dalam sistem fertigasi. Okey, setelah anda menghasilkan lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi, okey, dengan menggunakan kreativiti dan inovasi sendiri, anda perlu memastikan semua elemen reka bentuk diaplikasikan. Okey, di sini kita tengok ada 7 elemen, okey, yang diaplikasikan dalam sistem fertigasi. Baik, yang pertama. Okey, kita tengok garisan. Dalam sistem fertigasi, garisan menunjukkan lakaran laluan paip, saliran, injak, kawalan dan juga komponen yang digunakan. Okey, yang kedua, rupa. Rupa menunjukkan gambaran lakaran dalam bentuk dua dimensi. Yang ketiga, bentuk. Bentuk menunjukkan keseluruhan sistem pada pandangan mata sebenar. Bentuk lebih mudah difahami berbanding dengan lakaran dua dimensi. Maksudnya kita akan buat dalam bentuk tiga dimensi lah. Lebih faham kan? Okey, seterusnya tekstur. Lakaran reka bentuk sistem yang dapat menunjukkan kesan rasa dan ekspresi terhadap sesuatu objek yang dilakarkan. Okey, yang seterusnya saiz. Okey, saiz menunjukkan perbezaan jarak atau perbandingan komponen yang digunakan. Contohnya jarak antara bekas tanaman. Okey, seterusnya warna. Warna menunjukkan kesan tone pada objek yang dilakarkan. Sebagai contoh, lakaran komponen reka bentuk sistem yang menggunakan teknik rendering. Ingat lagi tak kelas? Rendering tu apa? Okey, kita buat
objek tu ada yang gelap, ada yang cerah. Okey, yang paling cerah okey pun ada. Maksudnya yang paling cerah tu adalah bahagian hadapan, okey, pertengahan, bahagian tengah, belakang sekali yang terlindung. Okey, sebagai bayang-bayang lah. Okey, yang seterusnya ruang. Ruang ditunjukkan untuk memisahkan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Contohnya kedudukan komponen dengan persekitaran secara ilusi. Okey, ruang ni kedudukan lah. Okey, tangki nutrien di mana, kemudian antara polybag ada ruang-ruang dia. Okey. Seterusnya, apabila lakaran telah kita buat, okey, tengok rajah 5.9. Okey, lakaran ni semua dah lengkap. Okey, kita ada 3 dimensi. Okey, semua komponen dalam keadaan 3 dimensi. Kemudian kita ada penerangan lah daripada peralatan tangki nutrien sehinggalah ke polybag. Seterusnya, elemen-elemen dimasukkan. Okey, untuk meneruskannya, kamu perlu buat satu borang analisis reka bentuk sistem fertilasi. Okey, contoh borang seperti jadual 5.2. Okey, dalam borang tu kita masukkan balik elemen-elemen yang ada, itu 7. Garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan juga ruang. Okey, baik. Kemudian kamu tandakan. Okey, tengok. Elemen apa yang ada? Garisan. Ada tiada? Okey, kalau ada, tanda ada. Rupa ada. Okey, tanda ada. Bentuk ada. Okey. Tekstur pun ada. Saiz pun ada. Warna ada tak? Rendering. Okey, gelap dan cerah ada. Okey, ruang pun ada. Maksudnya semua elemen ada. Kemudian di sini, okey, kamu kena buat uraian dia. Okey, ini bergantung kepada pemahaman kamu lah. Kamu buat sendiri. Okey, tak perlu bergantung pada buku teks, bergantung pada lakaran yang telah dihasilkan. Baik, cikgu rasa itu saja untuk topik pada pagi ini. Seterusnya cikgu akan bagi latihan kamu di dalam grup WhatsApp lah. Okey, sekian, terima kasih. Bye.